subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz ma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muka surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu tabaraka ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fi darain. Amin. Cara mengetahui terbahaginya dua. Ini daripada bicara minggu lepas, muka surat 13 tu. Cuba buka muka 13 dulu. Kita baca berlalu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul musannifu rahimallahu tabaraka ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumi fi darain. Amin. Ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah. Seseorang itu dikatakan mengenal Allah dengan mungkin ciri-ciri. Apakah dia ciri-ciri mengenal Allah Ta'ala? Al-jazmu, putus hati. Bermakna putus hati ni dah ikat mati dah. Boleh buat cerita situ, ikat mati dah, takkan tercabut lagi. Pegangan di dalam hati yang tidak berubah. Itu daripada mesti ciri-ciri mengenal Allah Ta'ala ni, hatinya tidak akan berubah lagi. Memang dia mengetahui, dia mengenal Allah lah sebagai tempat dia bersandar. Allah lah hala tujunya. Keduanya al-mutabiqul lil haq. Tak cukup yang pertama, yang kedua pula apa dia? Yang ni akidah yang sebenar, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Telah pun kita bicarakan, tuan-tuan boleh buat rujukan semula dalam di muka surat 6 dan 7. Itu yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ pengertian Ahlussunnah wal Jamaah muka surat 5 pengertian Ahlussunnah wal Jamaah tu muka surat 5. Idza utliqa Ahlussunnati wal Jamaati fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ini takrif yang ulama dah buat. Apabila disebutkan sahaja Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan ialah orang-orang yang mengikuti fahaman-fahaman Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan fahaman-fahaman Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ya. Jadi kita ini kalau Nusantara ni lebih condong kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i, di segi fiqahnya, pengamalan, dan segi akidahnya mengikut fahaman Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau Hanafi, pengamalnya mazhabnya Hanafi, mereka berpegang kepada Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi kalau fiqahnya 4 mazhab, kalau tauhidnya, usuluddinnya, akidahnya 2 mazhab. Mungkin orang akan berbicara, Nabi ikut siapa? Abu Hasan al-Asy'ari ke ataupun Abu Mansur al-Maturidi? Itu pun peninglah sikit kita dengarnya. Siapa dulu? Siapa awal? Awalnya Nabi. Takkanlah Nabi pula ikut Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi. Soalan tu tuan-tuan kena peka lah ya. Kadang-kadang kita ni kalau tak tahu jawapan ataupun tak ada hujahnya, kita akan terikut nantilah fahaman orang lain. Justru itu kita yang lemah ilmu di segi penghujahan, jangan cuba-cuba berhujah dengan orang Syiah. Kalau tuan-tuan cuba-cuba berhujah dengan orang Syiah, tuan-tuan nanti kalah, tuan-tuan rasa bersalah, lalah ikut Syiah. Jangan. Sebab ada satu istilah taqiyah. Taqiyah ni berpura-pura. Berpura-pura. Kadang-kadang antara amalan orang Syiah tu, dia kalau nak semayang tu, bagi mereka tu
kena letak batu di depan, batu Karbala, bawa balik. Di Malaysia pun ada dah orang buat begitu. Kalau tidak pun, bukan daripada batu Karbala tu pun, carilah apa objek yang boleh letak depan untuk sujud situ. Kemudian nanti mereka kalau nak keluar sembahyang, mereka tak boleh, tidak memadai, tak sah keluar sembahyang tu, keluar daripada solat dengan memberi salam gitu. Mereka dia akan gerak begini. Tepuk. Kalau tuan-tuan nampak ada orang tepuk-tepuk gitu, nampak hidung Jawa, Banjar, muka Banjar, muka Jawa, tapi sembahyang dah ada fahaman itulah. Syiah Banjar, Syiah Jawa nama dia, Melayu Jawa, Syiah Melayu dah. Itu antara ciri orang yang bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jawapannya begini. Sudah tentulah Abu Hasan Asy'ari ini, Abu Hasan Asy'ari ini susu galurnya keturunannya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari ini dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini sudah tentu kita kata yang akhirlah ikut yang awal. Jadi akidah mereka ini akidahnya Nabi dan para sahabat. Akidah Nabi dan para sahabat. Kalau orang tanya, kita suruh ikut Nabi, Abu Hasan Asy'ari ikut siapa? Ikut Nabi lah. Cuma mereka ini membuat sistem pengajian. Sistem pengajian untuk memahamkan masyarakat umat akhir zaman ini bagaimana akidahnya nak seiring dengan akidah Nabi dan para sahabat. Mereka mengadakan satu sistem. Saya percaya tuan-tuan yang pernah belajar universiti, kadang-kadang tuan-tuan baca kitab yang lecturer ajar itu rupa-rupanya dia punya karangan. Tak gitu? Tuan-tuan ambil PhD contohnya. Tuan-tuan guru itu, lecturer itu, dia mengajar daripada karangan dia. Sebab itu tesis dia untuk dapat PhD. Maka dia akan ajar kitab dia juga. Tak gitu? Kan? Dari segi pengajiannya. Bermakna ilmu yang disampaikan tu nisbahkan pada dia. Sebab tengok kitab pun kitab nama dia. Ini siapa punya ilmu ni? Kitab siapa ni? Ni prof punya, profesor punya, doktor punya. Tapi dia tu ambil daripada mana? Daripada prof ni dulu. Cuma dia menyusunkan apa dia. Kita cuba lihat. Dulu kita zaman 60-an, 50-an, 60-an, cara orang bercakap tak sama dengan zaman sekarang ni. Bukalah cerita Piramli, tengok. Tak sama, cara bercakap pun sama. Tak sama. Di segi tulisan tu saya masih ingat, sempatlah saya tu. Saya lahir 72 kan. Bila masuk sekolah tu, kitab-kitab yang lama-lama dulu tu, waktu tu berubah bahasa sebagainya, penulisan. Tuan-tuan pun pernah, zaman itu pun tuan-tuan yang setengah daripada kita mungkin dah merasai bahawa dulu tak tulis saya, sahaya. Tak tulis saya, sahaya. Masa lama lagi lah, disingkatkan sahaya. Tetapi kalau buka pula sejarah, saya itu daripada perkataan sahaya, tetapi asal perkataannya hamba sahaya. Hamba sahaya. Sebab itu setengah-setengah negeri kita masih ada lagi menyebut perkataan hamba ataupun hamba. Kenapa? Kerana kesan penjajahan daripada ulama-ulama sufi. Ulama sufi ini sampai bahasa mereka pun dijaga. Orang Arab masih ada lagi, kalau sebut siapa buat ni? Ana lah buat. Astagfirullah. Dia pukul bibir ni. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Sebut saya dah ana buat tu tak. Semua nak ajak supaya siapa buat ni? Masya-Allah, Allah Taala yu'tina. Allah Taala yang memberi. Tak nak gunakan nama dia, tak nak gunakan perkataan aku. Sebab aku ni dari segi tasawuf itu, daripada yang orang sebut ananiyah itu, keakuan, daripada perkataan ana, aku.
Jadi itu bahasa nafsu kan. Ana khairum minhu. Maka sama dengan iblis tu. Aku lebih baik daripada dia. Itu bahasa apa tu? Ana ni, aku ni. Bahasa iblis. Jadi dinisbahkan orang yang ada keakuan itu dipanggil sifat ananiyah. Dan punca penyebab ibu kepada segala penyakit ananiyah, keakuan. Bila ada aku ni masalah. Suami ada aku tak? Keakuan? Ada. Isteri ada keakuan tak? Ada. Sering berentam tak? Aku sama aku ni. Firaun sama Firaun. Cuma jantina yang berbeza Firaun tu. Bertelingkah terus. Jadi untuk dapatkan keharmonian rumah tangga itu, kita kena turunkan keakuan itu. Bahasa moden kata, turunkan keegoan itu. Lelaki ada lemah, perempuan ada benarnya. Perempuan ada kelemahan, kesalahannya. Lelaki pun ada kebenarannya. Jadi rupa-rupanya antara dua pihak yang ada kurang ini, bila bersatu, dia menyempurnakan. Dia pasangan itulah sempurna menyempurnakan. Bermakna kalau hidup single tu kuranglah. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu itu berpasang-pasangan. Bermakna ada lelaki ada perempuan, itu sempurna. Bumi ada tanpa langit, tak sempurna. Maka Allah ciptakan langit untuk menyempurnakan. Siang tanpa malam, tak sempurna tu. Siang tanpa malam. Ada siang kita bekerja, malamnya kita berehat. Baru sempurna. Kalau buah, namanya buah, ada kulit, ada isi, baru sempurna. Kalau kulit dia tak ada isi, apa hal? Durian kalau tak ada kulit, tak ada isi tu, mungkin durian tu dah kena ke kepala penjual tu. Sebab itu orang belah. Belah tengok. Buka sikit-sikit. Tetapi kalau dah betul nak makan, minta belah semua. Sebab penjual ni pandai juga. Dia dah bertahun-tahun berniaga, takkan tak tahu. Nengok cantik kan. Tuan-tuan kalau dah terpacak, tersusun dengan durian cantik tu, tak, dia keluarnya ni memang cantik lah. Kita pun, cantik, ambil. Bawa balik rumah, yang itu saja yang boleh makan. Yang lain tu semua dah busuk. Ahli dia tahu. Goncang. Sebab bergoncang tu? Sebab kalau dia berbunyi itu, bermakna dia masak tu. Tapi kalau goncang-goncang tak boleh, mana kena mangkau dalam tu. Orang mereka pandai. Nengok tangkai dia. Kalau masih hijau-hijau, basah-basah lagi, baru jatuh tu. Tapi kalau dah kecut dan semua tu, itu kena belah berair. Kalau yang berair tu, durian isi berair tu, itu tandanya memang gula tinggi. Berbanding dengan yang baru jatuh pagi tadi, kita makan 2-3 jam ataupun makan buah pokok, itu kuranglah dia punya gula dia. Tapi kalau dah berair tu, janganlah makan, lebih-lebih orang kencing manis. Memang gula dia tinggi sangat-sangat. Lelah buat tempoyak tu. Jadi pasangan tu menyempurnakan. Jadi aku itu, ni orang bergaduh sebab apa? Sebab akulah, tak apa pun. Berebut pangkat, darjat, jatuh menjatuhkan, iri hati sesama staf, ini akulah sebenarnya. Jadi kalau nak lahirkan integriti, jati diri bagi staf-staf pekerja ni, maka kena bawa masuk juga pengajar ilmu tasawuf dalam pejabat tersebut, dalam kilang tersebut, persatuan, parti. Bila kita bawa saja tasawuf, akhlak Nabi, akhlak batin Nabi itu, maka insya-Allah lah adalah peratus menambah baikkan lagi akhlak batinnya sesama kita. Cuba lihat sesama solat dalam surau, sesama solat dalam masjid, tetapi isu-isu perselisihan, pergaduhan, jatuh-menjatuhkan wujud dalam masjid, rumah Allah Ta'ala tu wujud. Tak boleh dikatakan. Baik jemaah dakwah, baik tarekat, kalau bersilat pun begitu juga, persatuan silat. Bila guru meninggal, bergaduh juga. Abang kanan kita, abang long ni pun bergaduh pula dengan anak tok guru. Siapa nak pimpin sekarang ni, bergaduh. Tarekat pun begitu juga. Pada tarekat itu jalan sufi, nak bawa manusia kepada Allah, menyucikan hati. Itu pun masalah juga.
Dalam jemaah dakwah pun begitu juga. Ada juga tim A, tim B. Bila matinya Amir, pecah juga. Sebab apa? Sebab manusia hidup dengan keakuan. Keakuan. Kalaulah orang yang dikatakan jemaah sufi bertarekat pun berpecah, jemaah dakwah pun berpecah. Kalau parti, lagi-lagi berpecah. Ini sebab apa? Sebab keakuan. Itu saja. Kalau keakuan ini dapat ditundukkan, maka manusia akan hidup berharmoni, maka hidup kasih sayang, buat kerja bersama-sama dan sebagainya. Itu aku sebenarnya. Memang penyakit aku ni besar sangat-sangat. Sebab itulah orang disebabkan penjajahan rohaninya para sufi di rantau Asia ini, maka lahirlah akhlak-akhlak yang lembut. Kalau pergi ke Mekah, Malaysia bagus. Sebab apa? Akhlak sebenarnya. Indonesia, Malaysia, orang tu, watak-wataknya tu. Sebab apa? Mengikut juga faktor persekitaran juga. Sebab kita ni, sebab itu kita tanah air. Ini bahasa pun mainkan peranan juga. Tanah air. Tanah Cina, dataran Cina. Sebenarnya kita sebut tanah air. Tanah air ini bermakna kita duduk di satu dataran tanah yang mana dikelilingi dengan air. Nusantara ni. Maka mempengaruhilah dengan pokok-pokok banyak, dengan tumbuhannya, khatulistiwa, cuacanya keliling dengan air, maka kehidupan suasana itu mempengaruhi jiwa kita. Tuan-tuan dah nampak sempit dia duduk di bandar, tuan-tuan pergi ke pantai, pergi ke rehla ke hutan, tenang tu. Tenang, hati tenang. Pak-pak Arab tu orang setengah-setengahnya suka sangat duduk kat Malaysia ni. Suka sangat duduk kat Malaysia ni. Buatlah macam mana pun, belilah, boleh beli, bayarlah, boleh bayar, yang penting nak duduk kat Malaysia. Cari makan pun mudah. Mudah cari makan kat Malaysia ni. Sebab mereka dah susah payah duduk negara mereka, makan pun payah, duduk Malaysia, Masya Allah. Kalau pergi kat Bukit Bintang tu, syawarma ke, kebab ke, nasi Arab, semualah. Mereka boleh meniaga, boleh hidup. Lepas tu rehla, pergi jalan apa semua, travel, suka sangat. Negara Malaysia ni Masya Allah. Negara yang ada daulatnya. Daulat ni bahasa istana. Kalau diteliti dengan makna karamah. Kalau kita kata raja berdaulat, bermakna raja tu berkaramah. Sebab silsilah raja tu ada silsilah dia. Selagi mana tidak ada penyelewengan atasan dulunya, pengkat-pengkat generasi yang sebelum itu, maka insya-Allah generasi itu berdaulat. Karamah menurun tu. Sebab raja berdaulat itu bukan kosong-kosong tu. Raja ni memiliki karamah. Kalau disingkapkan sejarah silam, Raja Nusantara ini bukan kosong orangnya alim, wali lagi. Seperti Wali Songo tu, mereka ada waris yang turun dengan silsilah kerajaan tu. Maka bahasa mereka lah mengenakan hamba. Kalau dibukakan sejarah, memang Indonesia dulu pun membahasakan hamba. Ke mana tuan hamba nak pergi, nampak tu? Kita adalah saudara. Saudara apa? Saudara tu dengan makna apa? Sedarah, sedaging. Saudara itu perkataannya asalnya sedarah, sedaging. Kamu adalah saudara saya. Kamu adalah sedarah daging dengan saya. Mana mungkin saya boleh melukakan tuan hamba dengan lidah dan juga perbuatan. Saudara tu, perkataan tu. Kajian sejarah begitu. Akhirnya disingkatkan saudara. Hamba sahaya, singkatkan ambil saya sahaya, kemudian singkat lagi sahaya. Rupa-rupanya ulama sufi Nusantara dah mendidik, bahasa pun dijaga, dicermatkan. Kalau manusia ni, kalau dikaji, dia perkataan ma,
Ma nasiya. Ma ni masyai kita terjemah pada sesuatu. Bukan manafi, sesuatu. Sesuatu. Nasiya ni lupa. Bahasa Arabnya. Ma nasiya, sesuatu dia yang dilupa. Sesuatu yang dia lupa. Di sini ada domer. Kalau bahasa Arab tu, past tense tu, di sini ada domernya. Domer huwa. Huwa maknanya dia. Dia. Ini sesuatu. Sesuatu yang, sesuatu yang dia lupa. Jadi Melayu pun jadilah perkataan, lajukan sikit, manusia. Manusia. Asalnya manasiya. Manusia. Kalau ini kalau past tense, kalau fi'il madhi bina maklum, kalau dibaca manusia, dibaca manusia, sesuatu yang dilupakan. Sesuatu yang dilupakan. Baru tepat. Nasiya, sesuatu yang telah ia lupa. Kalau manusia, sesuatu yang dilupakan. Ni, manusia ni memang kita pelupa lah, betul lah Quran sebut. Wala asri innal insana lafi khusr. Manusia ni lupa. Sentiasa rugi. Tak rugi. Hidup 24 jam lupa Allah. Rugi tu. Kalau solat fardu tertinggal, kita boleh qada. Subuh tertinggal, bangun-bangun dah pukul 7, qada lah. 7.30, 7.45, lepas zuhur, qada. Kalau saya nak pergi kerja, tuan-tuan zuhur nanti qada. Puasa tertinggal, qada. Tuan-tuan korban, seperti mana minggu lepas saya cerita kan. Korban itu tertinggal, lembu tu hilang, lari ke mana tak tahu. Lepas habis orang waktu hari tasyrik, waktu nak menyembelih. Sebab menyembelihnya 10, 11, 12, 13. Jumpa pada 15 bulan, lembu tu balik. Tangkap sembelih lagi. Apa nama pula penyembelihan ni? Korban jugalah, korban qada nama dia. Qada ini perbuatan yang kita lakukan, amalan yang lakukan yang di luar waktu. Solat dah habis waktu, kita solat. Itu nama qada. Puasa dah habis waktu, dah masuk Syawal, kita puasa. Puasa qada Ramadan. Maka kalau sesuatu amalan dilakukan dah habis waktunya, itu nama qada. Tetapi kalau sesaat yang telah berlalu, dalam keadaan kita lupakan Allah, boleh qada? Tak boleh. Sesaat yang dah lupa Allah itu takkan kembali lagi. Sebab itu para sufi berkata, macam mana boleh keluar perkataan mereka tu? Sesaat aku lupakan Allah, aku hukumkan diri aku ni kafir. Nampak tu? Di segi penghayatan hidup dia begitu. Sebab dah janji dah disebut-sebut dalam solat. Inna solati, sungguh solat aku. Wa nusuki, ibadatku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa matiku, kerana Allah Ta'ala. Rabbil Alamin. Lillahi Rabbil Alamin. Bermakna kau sesaat hidup ni tak bersama Allah, tak ingat Allah, bukan kerana Allah. Sesaat dah pergi, tak akan berganti lagi. Nak hilang macam mana? Nak ganti macam mana? Jadi kita kalau renung-renung, banyak tak rugi ni kita? Banyak rugilah. Betul lah, nasihat tu nama kita tu. Nama manusia tu. Sampai begitu sekali lah orang sufi menghayati, hatta perkataan pun dijaga supaya tidak mengarah kepada keakuan diri dia. Kalau orang tanya tu, bagus surau ni, cantik, kemah, program aturan ni, kuliah sepanjang masa ada ni, bagus ni tu. Siapa punya aturan ni? Akulah. Saya pengurusi, nak mengatakan dia tu. Tak. Tapi yang merendah diri tu orang kata, ini kami pakat-pakat sama-sama lah. Nak elakkan diri daripada mengatakan aku tu. Baguslah anak encik. Saya tengok abang tu, Masya Allah, sopan santun, adab. Belajar mana tu? Kata, ni belajar di pondok ni.
Dah 15 tahun, Masya Allah 15 tahun duduk pondok ni, alim ni. Mudah-mudahan lah ini pun berkat daripada moyang-moyang dulu doakan. Tak cakap dia. Nampak moyang dulu. Moyang-moyang dulu kan. Ramai pihak pun, jemaah pun mendoakan. Kata, kalau saya tak mampu. Mengelakkan diri daripada mengatakan aku buat. Ni kita ni. Bila bangun malam, kita rasakan orang lain tidur. Masalah ni. Bila kita bangun malam, ibadat, kita rasakan orang lain tidur. Itu kan hati tak sibuk dengan Allah, tak sibuk dengan orang lain tu. Itu yang timbul masalah. Sebelumnya subuh tu, 4.30 tu dah hantar WhatsApp. Assalamualaikum, mudah-mudahan pagi-pagi ini bla 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 bla. Tambahlah kita, selamat bersahur. Bukan bulan Ramadan pun selamat bersahur. Nak ceritakan apa sebenarnya tu? Selamat tahajud. Nak cerita apa selamat tahajud tu sebenarnya? Nanti nak buka puasa nanti, pukul 6.45 nanti, selamat buka puasa. Ini bukan bulan Ramadan pun. Untuk apa tu? Itu kan dorongan daripada dalaman ke keakuan kita tu. Kita hanya menyebutkan diri kita tu. Hatta pun kalau kita tulis sekali pun, kalau betul dah ada aku situ, kitab Yasin kita edarkan, Quran kita edarkan, masjid surah wakaf kan. Wakaf daripada hamba Allah. Besok kalau kita baca Quran tu pun, wakaf daripada hamba Allah. Dalam hati kata, hamba Allah tu engkau kan? Aku lah, siapa lagi? Sebab itu, sufi tu mendidik hati sebenarnya. Jadi hasil pengajian tauhid ini lah membawa kepada tasawuf. Tasawuf tu satu bahasa, satu istilah. Kalau tak suka perkata tasawuf, tak apalah, kita kata berakhlak. Itu je. Daripada pengajian tauhid, Usuluddin, dia membawa kepada watak, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia halusi, itulah dia punya hasil daripada belajar tauhid, ilmu tauhid ni. Kalau kita kata nak berakhlak Nabi, ialah macam mana cara dia? Tak mungkin kalau ada orang tiba-tiba kenal Nabi tanpa mengenal Allah Ta'ala. Tak mungkin begitu. Jelas itu. Nak ceritakan sikit sejarah bahawa pengaruhnya ulama-ulama sufi Nusantara ni yang dapat menghasilkan akhlak dan budinya pekerti kita ni. Jadi sebab ada juga perkataan-perkataan yang agak sumbang, mereka mengatakan kita akidah ikut Nabi. Betul lah ikut Nabi. Kita semua ikut Nabi. Cuma cara, metod pengajian saja berbeza. Contoh dulu kita belajar Muqaddam kan, yang ada gambar Kaabah tu. Mengeja tu semua tu. Alif alif bawah i, alif depan u, a i u. Setengah-setengah tempat macam di Kedah mengajar apa? Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u. Disebut bahasa Arab terus. Setengah tempat, kebanyakan tempat alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Kalau Johor pula, alif atas a, ba atas ba, be tak sebut ba, be atas ba, bunyi ba juga. Be bawah bi, be depan bu. Setengah tempat ba. Ya, asalnya ba lah tu. Tak apalah, yang penting ni bunyinya betul. Tiba satu masa pula, tiba-tiba meletup pula cara pengajian cepat. Apa dia? Yang bawa daripada Indonesia. Iqra. Iqra. Rupanya Iqra ni suka sebut. Sebab itu kita kadang-kadang bertelingkah dengan anak-anak kita. Kita kata, ni huruf apa ni? Huruf alif ni. Huruf A. Anak-anak kita sebut huruf A. Kita kata, bukan A, ini alif. Taklah ayah, ustaz sebut A. Betul lah, sebab ustaz tu ajar satu sistem nak terus sebut. A, ba, ta, sa, ja. Ni huruf apa ni? Ja. Bukan ja ni deh. Ini adalah jim. Tak, ja. Kena atuk berkata, bapak engkau pun bodoh juga. Itu bukan jim. Engkau pun sama dengan bapak engkau. Itu bukan ja. Habis apa? Jin mata satu. Patutlah. Satu sistem nak membolehkan bunyi saja. Tiba satu tahap pula, sistem Al-Baghdadi. Sistem Al-Baghdadi ni, masih ada pegang kayu tu. Ba, ta.
Tak. Rupanya ini satu, kalau kita ketuk tu, dia nak kembalikan kepada fokus. Seronok, dia fokus tu. Berbeza kalau kita ajar, mudah-mudahan, ba, nengok sini dek. Ba. Ta, sa. Mulut sebut, tapi mata ngilau-ngilau. Tarik telinga ke depan. Macam itulah, tak fokus. Tapi kalau dia main gitu tu, ini satu sistem pengajian, orang persembahkan. Kalaulah ini cara ini boleh membawa kepada mudah baca. Memang ada mudah baca pencapaiannya. Daripada Sister Al-Baghdadi sampai umur 4 tahun dah boleh khatam Quran. Nak bandingkan bapak dia jauh beza. Bapak dia 40 tahun. Dah masuk 40 baru masuk kelas Quran di surau. Anak-anak 4 tahun dah khatam Quran. Takkan dia kata, Nabi tak pernah ajar baca Quran tak begini. Kita kata, Nabi pun tak pernah suruh membukukan Al-Quran. Mana zaman Nabi bukukan Quran? Sahabat menghafal. Ada yang menulis di pelepah tamar. Di kayu-kayu, di kulit-kulit. Itu pun ijtihadnya Sayyidina Umar menyuruh bahawa kepada Sayyidina Abu Bakar, ramai hufaz syahid di dalam peperangan. Kita perlukan sesuatu yang boleh menjaga Quran ni. Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh. Sebab Nabi tak pernah buat. Itu straightnya Abu Bakar gitu. Nabi tak pernah buat. Macam mana Ufas banyak meninggal ni. Taat. Tak buat. Tiba zaman Umar pun berijtihad. Takkan Umar nak lawan Nabi. Nabi suruhkan, kumpulkan hufaz. Sebab apa ramai yang syahid. Kumpulkan sahabat-sahabat buat satu penulisan. Jadi waktu dia tulis itu huruf, tuan-tuan apa beza ba ta sa? Ba ta sa. Apa beza? Tak boleh baca kita. Beza jim dengan ha, tak boleh baca. Maka tiba satu tahap baru letakkan titik. Ini kalau kena orang Melayu, Jawa, memang tak boleh nak baca lah kalau tak titik. Bukan kata tak ada titik. Ada titik, ada baris pun salah lagi. Tak baca, tak belajar, tak pandai. Letak titik bawah, jim. Letak titik, baru kha. Sebab habis tulisan tu disambungkan. Contohnya. Tuan-tuan nak baca apa ni? Kalau kaf tak apalah, kepala dah ada. Ni nak baca ni. Saya baca katabah. Baris pun tak adalah. Ni macam, baris tak ada. Letak titik. Katabah. Tetapi satu zaman ke depan lagi, orang tak boleh baca juga. Kitibi. Salah. Bi. Salah. Macam mana? Katabah. Letak baris pula. Tiba satu tahap dah tak baris pula tu. Nak tahu panjang pendek pula tu. Dah ulama pun letaklah tanda panjang. Gitu. Tiba satu tahap lagi. Sekarang Quran pun ada warna kan. Merah, hijau. Nak betulkan tajwid, dengung sebagainya tu. Adakah itu bid'ah? Nabi tak buat kan? Tak ada Nabi buat lah. Tapi boleh ikut tak? Boleh lah. Kalau tak ikut sistem-sistem yang dia ajarkan itu, ulama ajarkan itu, kita tak boleh nak baca Quran nanti. Apa tak nak tafsir Quran tanpa nahwu dan saraf? Tak boleh. Memang tak boleh. Jadi, bagaimana nak berakidah Nabi? Maka ulama pun susun sistem. Dikarenakan popularnya orang yang menyusunkan sistem itu, yang namanya Hasan Al-Asy'ari ini, maka kita kata akidah ataupun alirannya mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Hanya sekadar mempopularkan pengajian, sistem pengajian yang dinukilkan, yang diambil daripada Quran dan hadis juga. Tak lari. Dia kalau orang kata, kenapa tak belajar akidah Nabi? Ya, ini akidah Nabi lah. Tuan-tuan buka kelas Quran Iqra ataupun Al-Baghdadi. Kenapa tak baca Quran yang Nabi ajar? Yalah, Al-Baghdadi hanya satu jenama sahaja untuk menyampaikan supaya boleh baca. Jadi, mengenal Allah Ta'ala, kembali balik kita tadi, buku surat 13,
Nombor 2 tadi yang dikatakan ciri-ciri mengenal Allah Ta'ala tu ialah akidah sebenar, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga itu ciri-ciri mengenal Allah Ta'ala apa dia? Andalil, ianya berdalil. Dia, orang awam pun kena tahu dalil. Kalau fiqah, tuan-tuan tak tahu dalil baca kunut tadi, tak apa. Tuan-tuan tak tahu dalil rokok, apakah dalil Nabi semayang ni rokok? Sujud. Tak tahu dalil dia, Quran ke hadis ke apa ayatnya, tak tahu. Semayang sah. Sebab apa? Sebab kita mengikut orang yang mengajar. Orang itu bukan orang macam kita, ulama fiqah, mazhab. Mereka tunjukkan cara. Maka untuk praktikal agama itu mereka buatlah kitab fiqah. Tuan-tuan nak faham tentang agama, cara beragama tu, baca kitab fiqah, maksudnya belajar kitab fiqah. Takkan mungkin boleh faham buka hadis, tak apa. Buka Quran lagi tak faham. Qurannya agak rambang. Suruh solat, aqimil solat, dirikan solat. Tapi cara macam mana dirikan solat tak jumpa tu. Maka hadislah yang mengajar macam mana dirikan solat. Tapi kita pun hadis pun berterabur tu. Hadis ini. Mana ada tentang rukun, tak cerita pun. Tak ada satu hadis pun, apatah lagi Quran, full cerita hadis tu tentang daripada awal tak betul ihram sampai bersam, tak ada. Habis yang ulama buat tu susun dia, ulama susun daripada hadis-hadis. Okey, rupa-rupanya simpunkan semua, kena ada niat. Di mana nak niat? Maka berijtihadlah ulama-ulama. Ketika mana mengangkat takbiratul ihram. Di situ pun masih ada khilaf ulama lagi. Lepas tu cara macam mana lepas tu? Sunat sebelum baca Fatihah tu doa iftitah. Mana ini hadis dia? Baca amin ke tak amin, baca bismillah kuat ke tidak? Semua ada hadis-hadis dia. Maka di situlah terpecahnya mazhab. Mazhab alirannya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. Itu fiqah. Kalau tauhid ini, akidah ni, kalau pandai lagi nak isap rokok cari api, bermakna akal bergerak tu. Nak isap rokok cari api. Cari api. Tak cari api tak isap rokok. Kalau begitu akal masih bijak cari api lagi, nak tambah pendapatan lagi, suruh isteri belajar bisnes sikit, lepas tu belajar buat bisnes online, masih pandai lagi tu. Pandai cari customer tu, bijaklah. Kalau pandai cari customer, takkan tak pandai cari Allah, soalannya. Kalau pandai cari api rokok, takkan tak pandai cari Allah. Apakah dalil Allah tu wujud? Datangkan dalil dia. Apakah dalil Allah Ta'ala tu berkuasa? Apakah dalil Allah Ta'ala tu melihat? Apakah ada Quran dan hadis? Baik, memandangkan kita orang awam ni, Masya Allah, dah jauh dah dengan agama ni. Mungkin kalau kadang-kadang pengalaman kami kalau merawat orang tu, merawat orang, makcik, okey makcik, pakcik saya dah bacakan ini makcik, air ni buat mandi, buat minum sebagainya. Cuma saya minta kami ni usaha cuma 20%, 15% saja. Nanti lebih ni buat sendirilah ya. Balik rumah. Okey, saya buatlah baca ayat ruqyah yang mana dalam buku kitab kecil kami yang kami dah cetak ni, makcik baca, pakcik baca. Saya tak boleh mengaji, Ustaz. Tak boleh mengaji. Kalau begitu begini dia. Baca Fatihah sekali 3 kul. 3 kul pun tak, macam mana 3 kul tu? 3 kul tu Quran benar, Falaq-Nas. Macam mana cuba Ustaz bacakan? Masalah lah. Lalu Ustaz pun akan bertanya balik. Fatihah boleh baca kan? Fatihah pun tak tahu, Ustaz tak tahu baca. Bermakna dah terbayang pada kita. Kalau Fatihah tak baca, solat dia tak? Solat ke tidak? Itu kelemahan manusia lah, kelemahan akhir zaman begitu. Kejahilan manusia. Kalau begitulah, macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Quran pun tak boleh baca, tentu hadis pun tak boleh baca, nak hafal macam mana? Dari dalil Quran hadis tu. Maka ulama pun berijtihad bahawa tidak menghukumkan kafir lagi orang yang tak semayang. Tak boleh hukum kafir lagi. Tak boleh kita hukum. Maknanya seolah-olah mereka tidak ada peluang nak kenal Allah Ta'ala yang tak baca Quran tu. Tak, masih ada peluang. Kalau begitu,
Dalam bab berakidah ini, mengenal Allah Ta'ala ini, datangkan dalil akli, akal. Balik rumahnya, tiba-tiba ada durian musangking atas meja. Akal mesti berfikir, siapa hantar ni? Siapa hantar tu? Mana akal boleh berfikir lagi? Kalau begitu, lihat ciptaan alam ini, siapa ciptakan alam ini? Allah. Ni selemah-lemah orang pun akan fikir Allah. Orang Islam lah ya. Tetapi kita ni pun, waktu belajar, Allah lah ustaz. Waktu bergaduh dengan isteri, Allah ke mana pula? Sekarang isu tengah panas kan, makin dekat dengan pilihan raya, baca dalam grup tu macam-macam. Grup kampung saya, baik aja muar. Pengurusi dah pening dah. Sebab apa? Ni jemaah dah mula hantar lah dalam grup tu. Parti tu, parti ni, kata-kata pemimpin. Ini semua kata-kata yang nak merosakkan jiwa kita ni. Nak ada berpecah belah. Tak ada orang kata mereka parti yang banyak salah. Semua kata parti kami betul. Semua cakap betul. Semua betul. Jadi macam mana? Pengurusi saya pun WhatsApp. Orang kampung kan. Tak boleh nak remove. Tak perlu buang mereka. Mereka nak buang apa? Diorang kampung kita, kawan kita daripada kecil main bola. Curi timun Cina sama-sama. Macam mana nak buang diorang, kawan kita? Blog. Saya pun buatlah rakaman. Buat rakaman show. Okey, buat gini, pindahkan. Letak kepala tu, grup tu tekan. Akan keluar tu, nampak tu. Cari yang send untuk only-nya admin saja. Itu dia buat. Aman lah. Mana hanya masuk info tu, info apa? Info untuk maklumat-maklumat pengajian, sosial masyarakat, jemputan nikah kahwin nanti. Begitu pada admin, supaya admin yang post tu. Amanlah dalam grup tu. Sebab tengah isu tengah panas tu. Sebab nak jaga kampung. Kalau kampung berpecah, masalah. Sebab itu fahaman tidak mau bermazhab ini, kalau masuk dalam grup memang pecah. Kena pula budak-budak muda dan jahil ni terikut tu. Jadi admin kena bijaksana lah. Untuk mengawal keadaan tu, kita blok saja. Jemaah tidak boleh hantar, melainkan admin yang ada situ, kalau 5 orang itu saja yang hantar maklumat. Sebab tujuannya untuk maklumat saja, info. Pengajian, info masyarakat, jemputan, sebagainya. Sekadar itu saja. Tapi kalau tambah lagi yang nampak lebih sufi tu, selamat tahajud, buka puasa, assalamualaikum, pagi-pagi dah assalamualaikum tu, penat juga nak jawab tu. Lepas tu tentang kucing berak kat kasut orang kerja. Satu isu tu dia post kat situ tu, banyaklah suara dia keluar. Kalau macam PPR tu, kita kena blok. Termasuk dalam grup semua tu. Jadi orang ada lidah tak bertulang ni, emosi lagi, macam-macam tulis macam tu. Kalau yang langsung bukan masyarakat yang nampak condong pada agama ni, semua maki, hamun, semua keluar dalam tu. Ada yang galak sangat nak nikah lagi, tak dapat nikah, dan itulah dia post yang gambar janda sebagainya. Masalah tu. Dia nak admin nak selamatkan grup, itu cara dia, blok saja. Bukan buangnya tu, mereka boleh baca tapi mereka tak boleh nak post. Jadi orang awam ini yang Quran pun tak tahu dalil macam mana, hatta kita sendirilah hafal ayat Quran tetapi dalil itu nak datang pun tak tahu. Maka kita guna dalil akal. Apakah wujudnya Allah Ta'ala? Wujudnya alam ini. Tak mungkin alam ada tanpa ada pencipta. Pencipta siapa? Baik kita orang Islam, Allah. Para saintis pun tak menafikan ada pencipta yang sebenar-benarnya, yang amat hebat. Cuma sebab ada keakuan dia, macam Abu Jahal, Abu Lahab lah. Sebab keakuannya itulah, Abu Jahal, Abu Lahab lah, yang menyebabkan mereka tak nak mengucap. Tak nak mengucap. Walaupun mereka tahu Nabi Muhammad itulah orang yang jujur, tetapi tak, keakuan tidak mau mengikut, tidak mau mengucap. Para saintis pun dia tahu, setelah dikaji ditelik, ini pencipta yang luar biasa ni. Dikaji-kaji bagaimanakah ada laut tu
Terbahagi dua. Tawar dengan masin. Ikan yang duduk di laut tawar nak masuk masin tak? Masin tak. Sampai buktinya ada. Asalnya baca Al-Quran. Lepas tu bila dah orang dah mengembara, naik kapal semua, nampak laut masin dengan laut tawar tu. Macam mana dalam laut ada sungai? Tu pelik tu. Saya tahu, dalam laut ada sungai lagi. Macam mana? Pelik. Ini bukan cancalang orang buat ni. Bukan bukan orang macam kita lah. Siapa tu Dia kata pencipta yang hebat. Dia tahu perkataan yang mudah dia lah Allah sebut gitu. Sebab mereka baca Quran juga. Dia tahu. Sekarang lebih-lebih lagi media sosial dah berkembang dah. Teknologi canggih sekarang ni. Tak mungkin mereka tahu Islam. Tak mungkin mereka tak tahu Islam. Dan tak mungkin orang Islam tu sembah siapa. Tak. Mereka membaca, mengkaji. Jadi mungkin dalam lubuk hati mereka itu sudah ada tauhidnya tu. Mengakulah itulah pencipta yang diagungkan, yang dipuji, disembah oleh orang Islam. Tapi mereka sebab keakuan mereka tu, kalau mereka semua membongkarkan sebut Allah segala-galanya, mengganggulah. Seperti padri lah, padri pun terpaksa berbohong juga tu. Pada hakikatnya mereka tahu sebenarnya mereka pun salah. Tapi kerana nafsu tu, habis kerana nafsu mereka tak nak mengaku. Mereka mengatakan betul. Tu nafsu tu masalah. Dan kita lah kalau nak sebut maaf dengan isteri tu payah tu. Sebab nafsu keakuan kita. Kalau dia betul, dia mampu ngaku, encik saya salah encik. Itu kerendahan diri dia. Padahal dia betul. Tapi dia tetap mengaku salah juga. Tapi masalah besar apa dia? Bila dia salah, dia kata dia betul. Itu memang keakuan dia kuat. Begitu juga kalau salah, tak mengaku salah, itu pun keakuan juga tu. Yang benarnya tu apa? Yang salah, mengaku salah, apatah lagi. Walaupun dia buat benda betul pun dia kata mengaku salah juga. Macam contoh yang lepas-lepas saya selalu buat kan, ulang-ulang. Seorang isteri, ini adab. Sebab itu seorang ustaz, penceramah, bila lepas mengajar, baik datang daripada Allah, buruk daripada kemandi sendiri. Padahal daripada awal sampai akhir, ceritanya semua Quran, hadis, ulama, nak ajar hukum saja. Tetapi dia masih lagi mengaku, kalau apa yang baik daripada Allah, buruk daripada kemandi sendiri. Itu adab sebenarnya, adab ucapan, adab berkata-kata. Seorang isteri dijerit oleh suami, air, cepat sikit. Datang lagi, bawa air. Tunggu lama dah ni, dah berjam-jam, padahal baru masuk tadi. Berjam-jam aku tunggu. Pada isteri tu pun senang dia, tekan Kowe, 3-in-1, bancus-bancus. Tak, sekejap je. Berjam-jam aku tunggu. Abang, saya salah. Ngaku salah tu. Isteri tu. Lepas tu dah minum pula tu, tersinggung, jatuh, pecah. Berlari isteri. Bang, minta maaf bang, saya lambat alih cawan tadi. Ya, salah awak tu, lambat alih. Itu salah siapa sebenarnya tu? Tapi isteri kata, minta maaf bang, saya salah. Oh, Masya Allah. Ada tak isteri macam tu? Sekarang ni lah. Kan macam tak ada. Kalau ada tu, tuan-tuan pinang cepat-cepat. Kalau ada lah. Dan kat rumah tu ada macam mana? Kat dapur ni bang, banyak benda lagi awak belum pecah lagi. Mai sini pecahkan, tolong pecahkan banyak. Macam budak-budak minum air pun tumpah jatuh semua tu. Saya juga nak sapu juga tu. Tak apa, saya sapu. Dah tak payah sapu, nanti awak terpijak. Dia marah kita pula kita. Tak sapu kena marah, sapu pun kena marah. Mai sini bang, lesung ni bang saya nak tolong pecahkan, hentak ke kepala awak ni. Macam adik abang juga bergaduh-gaduh pecahkan barang, awak pun sama juga. Ya, sudahlah. Aku buat ni, aku pecahkan. Begitu. Itu termenung. Jadi pengapit kawan bernikah. Tertikam tu namanya. Kawan kita tu nikah lagi tu. Dengar cerita macam tu, lagi tertikam.
Kita berhasrat lama tapi tak adalah cukuplah satu ni kata-kata. Sawan pecah pun tak dapat settlekan lagi, macam mana? Kalau keluarga berpecah macam mana? Sawan pecah pun tak boleh settle lagi. Kalau keluarga berpecah, rukun rumah tangga berpecah, itu lagi masalah. Baik, kalau jadi ketiga-tiga ni al-jazmu al-mutabiqu lil haq an dalil, ini cukup tiga ni, itu ciri-ciri orang mengenal Allah. Tetapi walaupun demikian belum sempurna, itu dipanggil makrifat akli, makrifatul akal. Akal yang bermakrifat, akal yang sudah mengenal Allah Ta'ala. Tetapi yang kita nak sekarang ni, daripada mula-mula belajar berkitab, mengenal Allah pada sudut akal, sekarang ni nanti satu usaha lagi, tarbiyah rohani daripada murabbi mursyid untuk merasai Allah itu. Kalau faham pada akal, makrifat dipanggil akal yang bertauhid. Sekarang kita nak pindah kepada jiwa yang bertauhid. Jiwa bertauhid ini merasai Allah itu wujud. Bukan yang sekadar cakap. Cakap daripada akal ilmu yang kita belajar. Tapi merasai wujudnya Allah itu di sini tempat dia. Sahabat tauhid ni ke sini. Bukan di sini sahaja. Awalnya di sini, dengar, faham. Lepas tu diusahakan di sini. Itu yang disebut iman, keyakinan, makrifat atas jalan ilmu, atas jalan rasa tu. Memang rasa hebatnya Allah, agungnya Allah. Kita kadang-kadang mungkin duduk berzikir, tak rasa hebat mana Allah Ta'ala ni. Allah, saya boleh tidur kan. Nak hebat macam mana kita boleh tidur waktu zikir tu. Tetapi apabila melihat tsunami, gempa bumi, Allah, nampak? Itu cara Allah menyentuh hati kita. Akulah hebatnya. Akulah Qahar. Akulah Jabbar. Tuan-tuan perasan, tak tahulah sini dengan tak, tapi saya di Ampang sana tu 2-3 hari lepas kan. Pukul 2, pukul 3 pagi tak? Peti. Berdentum. Kan bergegar-gegar rumah ni. Siap ajak isteri saya, jom beralih tempat tidur. Takut peti menambah kat tingkap. Beralihlah pasang tu kat bawah tu pula. Tidur. Waktu tu terus dengan dentuman bergegar tu, Allah dah mati tu. Tapi waktu berzikir tu sampai tidur pula tu. Itu boleh apa? Siap ni, subhanallah. Boleh buka WhatsApp lagi masuk. Shopee. Shopee bunyi tu. Shopee. Tengok, tinggalkan tasbih. Itu cara kita berzikir. Jadi Allah nak beri kita ingat dia, Allah beri ujian. Beri ujian, beri dugaan, manusia pun kembali cari Allah. Itulah hikmah nama dia. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Poin di sini raji'un. Apabila mereka diberikan musibah, mereka katakanlah, mereka pun berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Ni poinnya apa? Raji'un, kembali pada Allah. Itulah hikmah nama dia. Ada program luar ni. Pukul berapa? 10 ulama lagi. Test power tu. Memanglah sepatutnya kena test power lah. Kadang-kadang tu ustaz dah duduk gini dah. Testing. Ustaz dah nak mengajar dia. Testing. Pertama bateri dengan bateri habis lah apa semua. Jadi buang masa tu. Ustaz pun semangat dah untuk mengajar ni. Testing power. Tukar wire tak sampai macam-macam. Jadi kita kena peka lah. Biar otak kita, minda kita, biar fakir harta. Jangan fikir fakir minda. Biar fakir harta, jangan fakir minda. Minda kena kaya, banyak bergerak, fikir. Macam mana jemaah nak bertambah, macam mana umat dapat selamat daripada api neraka. Tu fikir tu bergerak tu, ibadat tu nama dia, tu tafakur. Baik, buka muka surat 14 tu, daripada oleh kerana sesuatu perkara itu hanya dikenali dengan sifatnya, maka adalah wajib mengetahui segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab itu dia ada sifat 20 ni, satu sistem pengajiannya. Tetapi jangan beriktikad Allah hanya sifat 20. Wajib kita beriktikad Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu iktikad kita. Tapi kenapa belajar sifat 20? Ini sistem pengajian, nak mudahkan faham supaya menyempurnakan
pengenalan kita pada Allah Ta'ala. Cara mengetahui terbahagi pada dua. Pertama, mengetahui secara ijmal, ringkas. Keduanya, mengetahui secara tafsil, terperinci. Ada dua. Yang pertama, mengenal secara ijmal, secara borong, global, segala sifat-sifat Allah Ta'ala, iaitu mengetahui dan mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya, dan maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Itu mustahil sama sekali. Itu pertama. Itu dikata mengenal Allah atas jalan ijmal, ringkas, boronglah secara kasar. Yang kedua, mengetahui secara tafsil, terperinci, dengan dalil, semua hafal. Qudrah apa dalilnya, iradah apa dalilnya, apa lawannya dan sebagainya. Iaitu mengetahui dengan terperinci sekali beserta dalil-dalil, sama ada dalil naqli, akal, minta maaf, naqli ni daripada ambilan Al-Quran dan Sunnah, hadis, ataupun akli daripada akal. Bahawa Allah Ta'ala mempunyai 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Ini yang sedang kita belajar ni. Sekarang yang kita belajar sekarang kuliah subuh ini adalah untuk mengenal Allah atas jalan tafsil, dengan terperinci serta dengan dalil. Tetapi kalau orang awam tu, ataupun kita lah belajar-belajar tak faham-faham juga, tak ingat-ingat juga, baiklah kalau begitu yang pertama tu. Apa dia? I'tiqad kita Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Itulah kita. Kalau ditanya apa dalil Allah Ta'ala tu wujud? Wujudnya alam inilah, takkanlah Tuhan itu ada tanpa alam. Takkanlah alam ni ada tanpa Tuhan. So tentu ada Tuhan. Macam rumah dengan pak tukang. Takkan mungkin pak tukang, tak mungkin rumah ada tanpa pak tukang. Jadi rupanya rumah itu tanda wujudnya pak tukang. Oh, fahamlah itu. Macam durian tadi, masuk-masuk ada durian. Oish, kita pun, siapalah yang hantar ni, nampak tu? Siapa tu orang ni lah. Ada orang menghantar tu. Takkan durian tiba-tiba ada dalam rumah, pokok durian tak ada, tiba-tiba durian ada atas meja. Siapa yang hantar ni? Otak berfikir kan? Habis niat saja alam ni, siapa yang cipta ni? Nampak tak? Siapa yang berkuasa ni? Siapa yang berkendak ni? Itu akal tu berfikir. Kalau akal dia boleh berfikir, okeylah. Sebab itulah orang OKU, orang yang dah dicabut akal itu, orang gila, ataupun budak-budak yang simptom ni kan, simptom ni, mereka tu dah ahli syurga lah. Tak payahlah marah-marah. Umur dah 15 je, semayang gerak-gerak, tengok orang suka, tu kan. Ahli syurga, tak pasal marah-marah. Memang budak-budak yang ada simptom seperti itu kan, dia punya jiwa emosinya tu kan, jerit-jerit malam dah. Tak apalah, itu dah memang time dia jerit-jerit, time dia nak mengamuk-mengamuk. Itu ahli syurga tu, lahir daripada perutnya orang Islam tu hukumnya. Bagaimanakah pula kalau lahir daripada perut orang kafir? Kalau matinya anak orang kafir ini balik, sebelum balik dia meninggal, ahli syurga. Ulama muafakat mengatakan ahli syurga. Ahli syurga tu pun tahapnya mana? Tahapnya jadi pelayan syurga. Okey dah tu. Daripada macam kita lah. Kalau tak bukan daripada kerabat raja, tapi dia dapat jadi tukang cleaner kat raja pun, istana raja pun okey dah tu. Jaga kebun pun, driver dia pun, bukan kerabat raja pun. Itu pun dah syukur banyak lah daripada duduk setinggan rumah beratap, zinc bocor tu semua tu. Rumah tak ada. Daripada gelandangan di Kuala Lumpur, maka sudah tentulah rasa bersyukur sangat-sangat apabila dapat masuk duduk di istana. Habis itu juga perumpamaan orang kafir ini. Kalau sebelum balik ni itu mati dalam keadaan kafir, anak-anak orang kafir ini, maka mereka itu ahli syurga sebelum balik. Tetapi selepas balik, mereka dah akal, belajar pandai. Takkan kamu tak nak fikir bahawa ada alam ini siapa yang ciptakan? Dan lebih-lebih lagi duduk pula sebelah jiran dengan ustaz, hari-hari dengan azan, tersilap buka channel, buka Hijrah, TV Hijrah. Nampak Pak Haji, Pak Lebay. Dalam TV ada, tepi jalan ada. Ke mana-mana kat shopping mall pun ada. Jangan mah tablik bawa
pergi keluar dakwah dengan janggut serban mesti ada. Ni siapa ni? Ini agama apa? Ini untuk apa? Sekarang zaman dah moden, semua tahu tentang Islam ini. Kenapa Quran dibakar? Kenapa Palestin meletup berperang semalam? Kenapa orang Islam dikatakan teroris dan sebagainya? Mereka boleh membaca, mengkaji. Takkan tak boleh nak fikir. Oh, rupanya ada Nabi yang mereka beriman untuk bawa pada agama. Maka tidak ada alasan kenapa tak terima Islam. Besok kalau mereka mati dalam keadaan kafir, mereka dah kena menerima azab. Tak boleh kata, tapi aku lahir dulu kafir, kau tak Islam. Dah, ya betul. Tapi setelah balik, kami dah beri kamu akal. Kamu pandai cari duit untuk kehidupan. Kenapa kamu tak cari Allah untuk kehidupan di akhirat? Itu yang besok dipersoalkan. Orang Islam tak ajak aku. Itulah orang Islam kena fikir tu. Nah, dakwah tuan-tuan mulia kita ada dua. Imam Ghazali membagikan dakwah tentang kesimpulan kismain, dakwah terbagi kepada dua, dakwatul ahwal, dakwatul aqwal. Dakwah dengan budi bicara, akhlak mulia, dan dakwah dengan aqwal, dengan tutur bicara. Dakwah dan tutur bicara ini, dakwah lidah ni bukan kata orang kafir, kadang orang Islam pun tak banyak terima, maksudnya kantung kiri. Tapi kalau dakwah dengan akhlak, itu boleh terkesan. Maka dakwah dengan akhlak itu, ahwal, keadaan kita, itu lebih baik daripada aqwal, daripada bertutur. Bertutur ni hanya untuk info saja, menyampaikan maklumat. Tapi akhlak itu yang dipertontonkan. Dan musim sebelum PKP, saya bila buat solat Jumaat, jadi parking pun meratalah kita kan. Jadi ada pula non-Muslim, dia horn situ. Ten, sebab blok jalan. Jadi ada pula jemaah turun daripada masjid, dan lepas Abu habis jemaah turun masjid, dalam keadaan berjubah dengan kopiah lagi, terus pukul, ambil kun, hentak pukul. Jadi akhlak tak comel tu. Sebab tu pengurusi pun kena fikir. Sekarang dah nampak baguslah. Ambil rela yang non-Muslim kan. India, China tu kan, pakcik-pakcik, makcik-makcik tu. Berilah RM10 dengan sebungkus nasi lemak dengan air, upah mereka. Jaga parking. Apa salahnya? Sekarang dah ada masjid-masjid buat demikian. Cari yang non-Muslim, jaga parking. Supaya tu susun rapi. Jadi kita pun, orang kafir akan lihat Islam macam ni kena horn pun dah nak pecahkan kita orang. Akhlak sebenarnya. Akhlak. Padahal boleh biasa-biasa saja. Tak perlu jerit-jerit marah-marah. Ikut kita dengan isteri kita pun tak perlu jerit-jerit marah-marah. Kita dah kahwin 20 tahun, 30 tahun, buat apa jerit-jerit marah-marah? Dia bukan bekak. Dia bukan bekak. Ada kalanya kita perlu diam saja. Sebab itu kata-kata hikmah berbunyi, kalau kamu kalah dalam berbicara, jangan sampai kamu kalah dalam diam. Tuan-tuan cuba hayati itu. Kata-kata hikmah. Kalau kamu kalah dalam berbicara, jangan sampai kamu kalah dalam diam. Jadi kalaulah ada kategori dua pertandingan. Pertandingan bercakap je, dengan pertandingan diam. Tuan-tuan nak ambil slot pertandingan diam. Kalau bicara, bagi kawan tu menang. Dia memang menanglah. Cakap. Tetapi kalau diam tu bukan semua orang boleh diam rupanya. Patutlah Nabi bersabda, man somata najah. Siapa diam, dia berjaya. Hebat tu ayat tu. Ringkas dia hadis ni. Man somata najah, siapa diam berjaya. Dalam ayat lain pula mengatakan, man yu'minu billah, man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, faqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik-baik ataupun diam. Banyak disebut begitu, Quran pun disebut begitu. Pun diam tu power tu. Memang power. Boleh mendidik. Tak perlu nak jerit-jerit. Macam tuan-tuan dengan anak-anak. Ibu jumpa puntung rokok dalam kocik. Basuh-basuh.
Budak ni, bapak tak isap rokok, anak tak isap rokok Balik-balik anak, Alung isap rokok Tak adalah. Yang bohong. Mama jumpa kutu rokok dalam baju ni, baju sekolah ni. Dia jam mana isap rokok? Dia diam dia. Cakap. Dia diam dia. Terseksa tak? Terseksa tu. Power diam tu. Terseksa kita tu. Kau siap kau. Bapak kau datang. Bukan bapak kau, akulah belasah dulu lah. Cakap. Siapa ni? Dia anak diam dia. Terseksa tu. Diam tu memang power. Sebab Nabi ajar supaya diam. Ada kali kita bercakap. Ada kali kita diam. Tetapi kalau pengalaman kita, kalau banyak diam itu, lebih banyak berjaya. Diam. Kalau sekarang ni, orang tengah kempen politik, kita diam. Berjayalah kita. Rupanya yang bercakap tu semua bergaduh kan? Bergaduh tu semua tu. Timbulkan isu fitnah sebagainya. Dosa dia, pahala tak banyak mana. Sepanjang pun tak khusyuk kita. Pahala mana nak ambil? Dah tak ada dah. Habis, negatif semua. Tak ada positif dah amalan kita. Diam, dengar. Nanti besok mengundilah, selesai masalah. Mengundi tu mengundi. Tuan rakyat Malaysia kena mengundi. Baik. Ya, baik je, cukup sekarang. Baik, insya-Allah. Lepas habis ke? Undi siapa? Rahsia kan. Dah cukup. Sepatah dua cukup cakap. Tak buat cakap apa. Kalau diam tu selamat. Dia tiap-tiap mukallaf juga diwajibkan mengetahui dalil segala sifat Allah Ta'ala. Dalil naqli, iaitu dalil dinukilkan daripada Quran dan hadis. Inilah dalil yang sangat teguh. Ahkam. Atau, nampak tu? Atau ni boleh pilih ya. Sebab atau dia boleh pilih. Dalil akli, akal, iaitu hujah-hujah akal, inilah dalil yang hakik, yang tahqiq. Bagaimana kalau yang tahqiq lebih mendalam, lebih kukuh. Kalau ahkam, kalau teguh dengan dalil tu, ini tahqiq lebih kuat lagi, lebih dipegangi. Sebab akal kan. Tetapi akal ni, akal yang dibimbing bukan semuanya orang ada akal tu boleh memberi idea. Tak. Akal yang terbimbing. Jadi ulama-ulama lah yang membimbing bagaimana kamu nak menggunakan akal untuk mengenal Allah Ta'ala. Bukannya sebarang-sebarang kita je. Iaitu hujah-hujah akal, inilah yang dalil yang hakik, yang tahqiq, yang mendalam, yang halus. Terbagi pada dua. Satu secara ijmali, secara borong, ringkas. Atau ni boleh pilih. Tafsili, iaitu secara terperinci. Secara terperinci itu kena Allah ciptakan alam ini. Kalau tuan-tuan dengan jemaah tabligh kan, itu dia kalau bayan mereka itu bayan yang menceritakan tentang dalil akli, akal dan tafsili. Satu tajuk dia buat, dia Allah berkuasa tu dia akan cerita. Ciptakan itu, ciptakan ini, keunikan sebagainya. Itu tafsir. Adapun secara ijmal ni yang lembab-lembab sikit ni, orang awam tanya apa dalil Allah Ta'ala berkuasa? Ya, ada alam inilah. Takkan alam ni ada tanpa ada pencipta. Cukup lah tu. Untuk awam tu. Maka dia dikatakan orang bermakrifat pada Allah. Ini paling lemah sekali lah ni. Kena pula kita tak pernah belajar tauhid, kena pula dah tua-tua, tak berapa nak masuk mana dah dengar ni. Yang muda-muda macam tuan-tuan masih boleh faham lagi. Paling tidak mereka pegang dengan tu. Sebab itu kalau orang tua-tua yang masuk pondok tu baru belajar tu, sebab tu ada pondok orang tua-tua. Dan belajarnya wujud maknanya ada, lawannya adam, tiada. Apakah dalil Allah Ta'ala itu wujud? Wujudnya alam ini. Kuasa, kudrah, maknanya kuasa. Wajib Allah tu berkuasa. Lawannya ajuz, lawannya lemah. Mustahil Allah tu lemah. Apakah dalil Allah Ta'ala tu berkuasa? Wujudnya alam ini. Basar, melihat. Allah itu melihat. Wajib Allah tu melihat. Lawannya amma, lawannya buta. Mustahil Allah tu buta. Apakah dalil Allah Ta'ala tu melihat? Wujudnya alam ini. Takkanlah belajar sampai bertahun-tahun wujud alam ini, wujud alam ini je. Itulah selemah-lemah orang awam. Sebab itu, jangan tanya, apakah dalil Allah Ta'ala wujud? Ustaz mengajar,
Itu tak sempurna tu jawapan tu. Apa dia Allah Ta'ala wujud? Mak ayah aku gajah kata Allah tu wujud. Wujudlah tu. Itu masih lemah lagi. Maka orang seperti ini yang tak mampu datangkan dalil akal ini, dia bertaklid pada ustaz, bertaklid pada orang-orang terdahulu, itu dipanggilnya iman taklid, ikut. Di sini ada khilaf ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tak sah iman. Pendapat kedua mengatakan masih beriman, tetapi mukmin asi, mukmin yang berdosa dengan Allah tanpa tahu dalil. Antara dua pendapat ni, pertama dan kedua, mana lebih kuat? Pendapat yang kedua lebih kuat daripada pendapat pertama. Bermakna kalau tak tahu datangkan dalil akalnya semudah itu pun tak datang, masih lagi beriman. Maka legalah sikit nampaknya. Kalau yang pertama tadi dah tak beriman tu. Maka ada khilaf. Jadi dalam bab seperti ini, dalam bab tauhid, kalau ada pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah, ambil pendapat yang lemah. Kerana apa? Kerana kita tidak mau tergelincirnya lidah dalam menghukumkan semudah-mudah orang tu kafir. Jelas ya? Ada pendapat yang kuat dan pendapat lemah. Kita pegang pada pendapat lemah tadi. Pendapat lemah mengatakan masih Islam lagi, masih mukmin, cuma berdosa saja. Pendapat tadi dah tak beriman dah, kufur dah terus. Habis bertembung dua pendapat ini pegang pada pendapat lemah ni. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu semudah-mudahnya menghukumkan orang kafir. Sekarang ni orang tu masih solat lagi tu, baca Quran pun bagus, tiba-tiba sebab masalah pahaman saja kafir. Kan dulu macam tu. Tak sama pahaman, tak sama persatuan, tak sama jemaah, tak sama parti, kafir. Sebab itu yang ISIS tu antara diorang punya fatwa mereka mengkafirkan negara yang melakukan demokrasi, menjaga demokrasi, kafir. Kita tak sekeras begitulah. Kita kata Ahlussunnah wal Jamaah tak mengatakan begitu. Mengkafirkan barang siapa yang menyokong pemimpin kafir dia. Kita tak sampai begitu. Ahlussunnah wal Jamaah tak sampai begitu. Jadi perlulah dipahami bahawa dalam bab akidah ini jangan cepat menghukumkan untuk kafir. Dulu-dulu kan tahun 70-an, 80-an kan ada wujud macam kampung ada dua masjid kan. Sebab tak sah semayang dengan imam ini. Masalah tu. Sebab masalah dah mengkafirkan. Sebab ada orang alim yang telah mengkafirkan dia. Bila mengkafirkan orang ini, maka pengikut-pengikut dia semua, faham apa semua tak sah semayang tu. Ini masalah. Masalah mengkafirkannya. Jadi kita belajar betul-betul. Jangan cepat mengkafirkan orang. Walaupun nampak segi perbuatan dia, dah nampak macam orang-orang yang kafir, tetapi nanti dulu. Macam sambutan hari apa? Holi apa? Yang hari hantu ni baru-baru ni. Korea tu berapa banyak mati tu. Saudi pun dah 2 tahun turut tu buat tu. Halloween. Itulah buat rupa hantu tu kan. Jangan cepat hukuman kafir. Mereka lah orang yang lemah iman, jahil, perlu didatangi dengan kasih sayang. Dakwah mereka. Kita orang yang bermaksiat mungkar itu bukan mereka tak nak ambil agama, tetapi kerana lemah kita menyampaikan agama. Itulah. Kita kena mengaku begitu. Lemahnya kita menyampaikan agama. Belum hikmah lagi. Belum dakwah dengan berkhidmah lagi. LGBT, lesbian, ya tahu dari segi hukum maklum, tetapi kelemahan kita sebab tak mampu berdakwah dengan hikmah lagi, dengan kasih sayang. Kesimpulannya, tiap-tiap mukallaf boleh memilih salah satu daripada 3 cara, dalil naqli, dalil akli, dalil ijmali dengan dalil akli tafsili. Boleh pilih 1, 2, 3 ni boleh pilih mana. Kalau bagus ni tuan-tuan masih muda-muda seperti ini, ambil yang pertama lah. Nanti dalil-dalil tu belakangan. Selepas ni nanti ada muka surat 38, 39, 40, 41, 42, 43. Itu dalil-dalil Al-Quran tu. Kalau satu hari hafal satu saja,
pun cukup dah. Kena 20 hari habislah. Tapi manakah sibuk sangat-sangat ni, ambillah 3 hari 1 dalil. Takkan tak apa-apa lagi dengan makna. Kalau sibuk sangat lagi dengan campur lupa lagi, ambillah 1 minggu 1 dalil. Maksudnya 20 minggu 20 dalil tu. Jadi mungkin di rumah sibuk sangat, ambil kesempatan keluar 40 hari cuba hafalkan 2 hari 1 dalil. Kalau 2 hari 1 dalil, 40 hari habislah 20 dalil. Sebab kita dah sibuk dengan ibadah, zikir, hati pun tenang, hafal pun masuk. Tapi memandangkan di rumah kita dengan anak-anak, isteri kita lagi, dengan kerja dan sebagainya, dengan masyarakat lagi, penat kita. Cuba hafal dalil serta makna tu. Itu yang terbaik nombor 1. Yang kedua, yang ketiga. B, seseorang yang boleh berfikir adalah berdosa. Tanda situ. Seseorang yang boleh berfikir adalah berdosa jika tidak mengetahui salah satu daripada dalil tersebut. Tetapi tak dihukumkan kafir lagi. Pendapat kedua tadi. Buat catatan dan kurungan kata, namun tidak dihukumkan kafir lagi. Keluar dari Islam belum lagi. Cuma kita kata mukmin asi, mukmin yang bermaksiat, berdosa dengan Allah Ta'ala. Maka adalah wajib atas setiap mukallaf mengetahui hukum-hukum akal sebelum masuk membicarakan perkara-perkara akidah agama dan segala dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Tanda situ kita akan masuk. Jadi ini namanya pengajian. Bukan daurah. Daurah ni dia pengajian cepat. Pengajian kilat. Tapi ini namanya pengajian. Pengajian saya kena ceritalah terperinci. Kadang-kadang diulang-ulang juga yang lepas-lepas. Apa yang saya terlintas nak ulang, saya ulangkan balik untuk memperkukuhkan pengajian kita ni. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita memahami dan mengamalkannya. Sebab belajar solat, kita faham, kita solat bukannya sepanjang hari. Yang wajib solat pun 5 kali saja. Itu pun 20 minit. Kita belajar buat puasa bukan hari-hari puasa. Yang wajib puasa sebulan je. Itu pun kalau sehat, mampu. Kalau tak sehat, sakit, tak puasa. Ada yang puasa orang yang kena qada, ada puasa tak kena qada, bagi fidyah. Seperti orang yang sakit tiada harapan sembuh, dan juga orang tua yang tak mampu nak berpuasa. Mereka bagi fidyah sajalah, tak puasa. Belajar buat puasa tapi tak puasa. Ada orang belajar tiap-tiap tahun kursus haji. Tapi sampai sekarang tak pergi haji. Tak mampu. Belajar, faham, tapi tak mampu, tak boleh nak amalkan. Ada orang belajar bab zakat tetapi tak boleh nak keluar zakat sebab dia yang layak terima zakat sebenarnya. Ada orang belajar ilmu faraid, mak ayah meninggal, hutang ada. Hutang tak boleh nak faraidkan, hutang kena bayar aja. Kalau harta banyak boleh difaraidkan, harta pusaka. Tetapi bila kita belajar saja ilmu tauhid, setiap nafas turun naik mentauhidkan Allah, wajib. Terlupa, lara, lalai, minta ampun. Minta ampun. Jadi serba salah kita, dan setiap hari mesti ada rasa serba salah, rasa kurangnya diri. Walaupun kadang-kadang mungkin dah jumpa guru minta bai'ah, zikir sebagainya, tak amalkan zikir. Itu kekurangan diri, kelemahan kita. Semayang tak khusyuk, sedekah ada riak, bangun malam ada ujub, belajar rasa hebat. Maka ini perlu diistighfarkan, ditaubatkan. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Kalau tak ada soalan sekarang ni, tuan-tuan balik rumah mungkin terlintas, tulis, takut hilang. Buku, pensel mungkin payah nak cari sekarang ni. Sebab kita pun tak masuk sekolah. Tapi handphone ni 24 jam. Buat nota sikit boleh. Soalan akan datang, nak tanya ni. Soalan, tanya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wana al-Fatihah.